basic watercolor tak beli, basic color tak beli, dia belajar macam mana kan. Tu semudah dia gitulah. Tu kalau kita dah nampak daripada sudut kepentingan kat situ. Baik. Kedua, secara ringkas. Yang keduanya adalah hajiah. Hajiah ni maksudnya adalah lebih kepada dalam konteks perlu. Bila kata perlu, dia masih lagi dituntut untuk dilakukan. Cuma kalau kita timbang di antara daruriyah dengan hajiah, dia ringan sedikit. Hajiah ni ringan sedikit. Tu bahasa mudah dia sedemikian lah. Dalam arti kata lain, masih lagi kena buat. Kalau tak buat akan ada masalah. Masalah tak settle lagi lah, dia mesti kena ada. Baik, dua. Kemudian yang ketiganya tahsiniyah. Tahsiniyah ni maksudnya lebih kepada kehendak. Kehendak ni lebih pada lebih untuk ada yang sebagian kata disebutkan sebagai kamalat, maksudnya sebagai untuk lebih kepada menyempurnakan, dan ada juga sebahagian yang kita sifatkan sebagai luxury, lebih kepada bermewah-mewahan. Tetapi daripada sudut ni, Ibn Ashur kata daruriyah dengan hajiah ni kalau gabung dia boleh settle. Dia tak perlu ada kepada tahsiniyah tu pun tak ada masalah. Gabung dua ni aja dah cukup dah. Daruriyah, hajiah, keutamaan dan keperluan dah ada, settle. Dalam banyak keadaannya sedemikian. Sebab tahsiniyah ni lebih pada kehendak. Kalau katakan makan, kalau contohlah dalam konteks ni, makan, minum, kita ada orang kata daripada sudut gizi yang cantik, seimbang, tak ada aiskrim pun tak apa. Tak ada sambal belacan pun tak apa. Contoh, tu tahsiniyah lah dalam satu sudut. Kalau untuk kita perhatikan tu. Baik. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni, kalau dilihat daripada sudut tahap, itulah tahap kalau sedia ada. Jadi mungkin nanti kita akan tengok secara tak langsungnya ada pertimbangan-pertimbangan yang mana ini memang perlu dijalankan terlebih dahulu. Ada benda mungkin kita boleh tolak tepi dulu kadang-kadang dan sebagainya, dan malah ada sebahagian dari itu tak perlu langsung. Itu secara tak langsung dalam memastikan bahawa sesuatu yang dituntut dalam agama untuk dipelihara itu benar-benar terjaga. Itu secara langsung. Baik. Okey. Kemudian kalau kita tengok daripada satu sudut yang lain, inilah antara yang kita kena letak ataupun kata kita kena pertahankan ni lah. Satu daripada hifzuddin, di sebalik daripada apa yang kita nak bincang sekarang, hifzuddin, kemudian hifzun nafs, akal, kemudian nasal, dan begitu juga dengan mal. Saya rasa semua maklumlah dengan lima perkara ni, secara tak langsungnya yang di mana disifatkan sebagai semua manusia yang bersifat rasional. Akan kata lima ni penting. Lima ni penting. Semua manusia yang bersifat rasional. Jangan lepas pandang, jangan terlepas pandang, Islam adalah untuk kafatal linnas. Islam bukan untuk Islam aja. Islam adalah untuk semua manusia. Itu bahasa murah dia. Jadi bila kata semua manusia, lima ni semua manusia yang rasional, akan kata dia mesti dijaga. Dia mesti dijaga. Semua baik, kita religious, kita orang katakanlah kita ni orang yang betul-betul taat kepada agama, kita ada yang namanya orang kata keturunan yang baik, akal yang elok, boleh berfikir, tapi dalam masa yang sama harta tak ada untuk kehidupan, pun ada masalah juga. Sebab sekarang ni seolah-olahnya segala-galanya mesti ada harta, ada laluan daripada harta. Dan seolah-olahnya sekarang ni dia dah jadi macam satu rukun dah, secara tak langsung. Zaman dulu mungkin kot dalam konteks zaman mungkin tak ada masalah sangat. Mungkin kata paling payah pun pergi dekat belakang petik kurma boleh settle. Ada isi sekarang boleh kurma je. Kan konteks zaman ada zaman ni tu main peranan secara tak langsung. Baik, jadi bahasa mudahnya dalam arti kata lain, begitulah juga kalau katakanlah semua tu macam cantik elok, tapi daripada sudut jiwa tu hifzun nafs termasuklah dalam konteks kesihatan, yang mana suami mungkin kena jaga, kena dari segi sudut perubatan untuk isteri, untuk anak dan sebagainya kena masuk. Lain semua elok, tapi kejap-kejap on off masuk wad dan sebagainya, pun tak juga bahagia manusia. Dari sudut rasional tu. Jadi lima ni dia datang sekali jalan. Maksudnya semua sekali itu dia berlaku dalam keadaan serentak dalam banyak keadaannya. Jadi apapun sistem yang kita nak buat, apapun hukum yang mungkin kita nak letakkan, polisi yang kita nak buat, dasar yang kita nak buat, sebenarnya we have to map. Kita kena map pada maqasid ni terlebih dahulu. Kalau ikut betul lah. Kalau katakanlah kita mungkin tersilap map peta pada perkara ni,
biasanya polisi dasar undang-undang yang sedia ada pun akan ada sesuatu yang bersifat kata diversion. Dia ada lincongan yang mungkin yang kita sediakan tak berapa tepat lah, tak berapa sempurna. Apa pun, kita sendiri pada anak-anak kita lah, apa sistem dan sebagainya, kita kena nampak benda-benda ni secara tak langsung lah. Baik, okay. So agama ini kalau ikut pada susunan Imam Ash-Shatibi lah. Tapi kalau ikut pada kata susunan Ibn Ashur, dia tak susun macam ni. Dia akan susun nyawa nombor 1. Nyawa dia akan nombor 1 lah. Sebab tu kalau kata macam hari tu masa kita ada COVID-19, masa COVID-19 dulu tu, COVID-19 kan? COVID-20. Tak, yang kan masa COVID-19 dalam tak sebut kan, COVID-19 kan. Kan masa tu ada masalah kata bila kita nak pergi haji dan sebagainya, masalah vaksin apa sekali kan dan sebagainya kan. Sebab antara asas yang paling mudahnya, sebab ada orang kata macam mana sekalipun dia katakan memang haji itu penting dan sebagainya, betul. Tapi nak buat haji macam mana kalau kata tak sihat? Jadi sebab tu nyawa tu pada Ibn Ashur dia kata nombor 1. Imam Ash-Shatibi letak Hifzuddin nombor 1. Tapi dia kata tak. Dia kata nyawa datang dulu. Nyawa datang dulu. Jadi bila kata nyawa tadi tu, sehat masuk dulu secara tak langsung, keperluan-keperluan untuk menjaga kesihatan tu datang dulu. Daripada sudut kata pemakanan, semua akan masuk lah secara tak langsung. Apa saja yang boleh menghilangkan daripada sudut orang kata atau merosakkan kesihatan dan boleh bawa kepada kehilangan nyawa, maka disifatkan sebagai satu perkara yang mesti ditekankan terlebih dahulu lah. Kena perlu ambil cara kat situ dulu. Malah masa tu pun, masa dengan pejabat mufti sendiri pun, memang itulah pun yang kita tekankan sangat-sangat pada ustaz-ustazah kita yang umum sekali. Dan sebab masa tu macam-macam cerita kan. Jadi kita tekankan kat situ sangat. Apa-apa hal pun dalam konteks orang kata namanya, orang kata apa, keperluan tu ada. Malah kita dalam kaedah fiqh kita pun ada, al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Dia belum lagi sampai pada satu tahap darurat, belum lagi, tapi keperluan itu timbul. Dia tak sampai lagi darurat, semasa tu pun pilihan kan. Al-hajatu tanzilu manzilatat darurah.